sesungguhnya Allah telah mengampuninya 3 kali. Nabi kata bab ikhfa'it tasyahud, ini bab memperlahankan bacaan tasyahud. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Al-Aswad, daripada ayahnya, daripada Abdullah daripada Abdullah, beliau berkata, termasuk di antara sunnah ialah seseorang itu memperlahankan bacaan tasyahud, an yukhfiya at-tasyahhuda, yani an yukhfiya ar-rajulu ataupun al-mar'u at-tasyahhuda, seseorang itu memperlahankan bacaan tasyahud itu. Ataupun kita boleh juga kata an yukhfa at-tasyahhudu, iaitu diperlahankan bacaan tasyahud. Boleh juga. Itulah yang kita baca malam ini 2-3 bab. Kita balik semula tengok tadi bab selawat ke atas Nabi SAW selepas daripada tasyahud. Jadi apa makna selawat itu? Selawat kalau daripada Allah bermakna rahmat Allah. Kita minta Allah berikan, kalau kita bahasa kita kata cucuri, turunkan rahmat ke atas Nabi Muhammad SAW. Maksud rahmat itu ialah rahmat yang istimewa, rahmat yang khusus. Adapun rahmat yang umum itu sudah ada. Itu sudah ada dalam Quran, dalam hadis apa disebut, Allah Subhanahu Wa Taala memang ada rahmat dia pada segala perkara, Innallaha katabar rahmah ala kulli syai. Ada belaka rahmat dia, ada belaka. Tetapi hak maksud rahmat di sini khusus ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau daripada kita, maknanya apa dia? Selawat. Mana kita doa. Kita doa minta Allah Subhanahu Wa Taala berikan rahmat dan keberkatan. Itu kalau ke manusia. Jadi perkataan selawat ni diguna belaka. Manusia, untuk manusia pun diguna juga, Allah pun guna juga. Kalau malaikat maknanya istighfar. Apabila malaikat berselawat, maksudnya malaikat minta supaya seseorang itu Allah ampunkan dosanya. Itu makna selawat kalau daripada malaikat. Jadi cerita sininya, hak selawat yang dimaksudkan di sini iaitu selawat hak selepas tasyahud. Dalam tahiyat tu kan, bila kita baca at-tahiyat gini-gini, lepas pada asyhadu an la ilaha illallah, itu tasyahudnya, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, lepas pada tu Allahumma salli ala Muhammad, itu selawat. Tu hak maksudnya di sini. Jadi tujuan Imam Abu Daud buat tajuk ni seperti biasalah, kita tahu dah cara dia nak rayatnya khilaf. Selawat ni, kedudukan selawat dalam sembahyang ni setara mana? Dan memang pun ada khilaf. Ada yang katakan fardu, ada yang katakan wajib, ada yang katakan sunat, ada yang katakan mustahab sahaja, rendah lagi daripada sunat. Macam-macam kata. Begitu. Hak pada tahiyat akhir, kalau tahiyat awal tu kedudukannya lebih ringan lagi. Kalau tahiyat akhir ni, begitulah ada khilaf. Jadi tujuan Imam Abu Daud buat tajuk ni, dia nak menarik perhatian kita kepada satu lagi perkara khilaf di dalam sembahyang ni dari segi bacaannya, iaitu berkenaan dengan selawat selepas tasyahud. Apa kedudukan? Jadi bagi orang yang kata wajib, fardu ataupun sunat, mereka ada dalil masing-masing. Daripada hadis tu ada. Itu tujuannya, dia nak ayat dalil masing-masing. Tapi dari segi cara dia sebut ini, dia tidak buat mari. Boleh dikatakan dia tidak buat mari. Hak tak ada sebut tu selawat itu. Selepas tasyahud tu tak ada sebut selawat ni, tak ada ni hak kita baca saat ni. Bahkan semuanya ada sebut belaka. Sebab apa? Sebab dia anak murid Imam Ahmad, dan Imam Ahmad serupa dengan Imam Syafi'i juga mengatakan fardu.
Selawat ni dalam tahiyat akhir selepas tasyahud, dalam tahiyat akhir itu fardu. Tak baca tu tak boleh, tak usah sembahyang. Jadi Imam Abu Daud pun serupa dengan tok guru dia dalam bab ni, serupa. Jadi dia nak amari tu kadang-kadang itulah sikap cara penulis hadis ni. Dia tak amari tu bukan bermakna dia nak kata hak dia tak amari, hak pegangan orang lain tu tidak sahih. Di sini kalau tidak sahih lagu mana orang lain pegang, bagi mereka sahih lah. Sebab tu dia kata tidak wajib pun, sunat saja. Tapi Imam Abu Daud tak amari hak tu. Ini cara pengarang kita hadis. Dia nak ayat hak dia lah, hak dia tarjih. Hak dia kena, hak dia kenanya ada selawat tu, bukan tak ada. Sebab tu dia amari hak ni. Hak lain tu bukan bermakna tidak sahih, tapi tidak jelas bagi dia. Bagi orang lain dia kata jelas. Baik, kita tengok dalam kitab kita ni, dia sebut khilaf ulama tentang selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sembahyang. Adakah fardu atau sunat? Fa indana laysa bi fardin. Bagi kita, ni orang Hanafi. Ini maksud kita di sini ni, orang Hanafi ni tidak fardu, bal hiya sunnatun, bahkan sunat. Hak pada rakaat akhir, rakaat tahiyat akhir itulah. Kalau tahiyat yang pertama tu lagilah. Moga hak tu Syafi'i pun tidak kata wajib hak tu. Hak yang pertama tu. Tidak kata fardu, rukun lagu ni. Dah. Jadi bagi Hanafi dia selawat dalam tahiyat yang pertama tu lebih-lebih lagi lah rendahnya. Hak tahiyat akhir ni, hak Syafi'i kata fardu. Hak tu bagi Hanafinya sunat. Wa 'inda Syafi'i, di sisi Imam Syafi'i rahimahullah, fardun la tajuzu salatu biduniha. Tak sah sembahyang tanpa ni baca selawat ni. Gapo dia? Iaitu Allahumma salli ala Muhammad. Hak tu sekurang-kurang. Hak tu, hak lain tu tak wajib dah, tak fardu dah. Hak lain tu keluarga ke budak dah, atas Nabi saja. Allahumma salli ala Muhammad, sekat tu. Lepas tu assalamualaikum, tak apa dah. Cuma kalau nak sempurna lagi, seperti dia sebut sana lah, banyak kan hadis ni gini sambung lagi lah. Tapi kalau tak pun tak apa, sekat tu je. Kalau baca lagi molek. Kalau mengikut Syafi'i, tapi hak lagi-lagi tu tidak fardu. Fardu di sini maksudnya rukun. Rukun maknanya tidak jadi sembahyang tu, tak sah sembahyang. Baik. Walahu fi fardiyati salati fil ula qaulan. Bagi Imam Syafi'i tentang fardu ke tidak selawat ni dalam tahiyat yang pertama tu, ada dua pendapat Imam Syafi'i. Ada satu kata fardu, ada kata tidak. Wahtajja biqaulihi ta'ala. Imam Syafi'i dia kata fardu ni mari mana? Dia pegang berhujah dengan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Wahai orang-orang yang beriman, kamu berselawatlah ke atasnya. Ke atasnya, yakni ke atas Muhammad. Wa mutlaqul amri lil fardiyah, kata dia. Jadi kalau nak kira perintah ni, kalau asal dia secara mutlak begitu, dia memberi makna fardu. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, la salata liman lam yusalli alayya fi salatihi. Tidak ada sembahyang bagi orang yang tidak berselawat ke atasku di dalam sembahyangnya. Itu pegangan dia. Lepas tu dia buat mari. Bagi kita pula, alasan kita pula, orang-orang Hanafi, sebab dia Imam Abu Daud tak mari. Dia sebut, kita pegang dengan hadis Ibnu Mas'ud dan Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Dulu kita sudah jumpa dah hadis mereka berdua ni. Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghukum sudah sempurna sembahyang indal qu'ud, pada ketika seseorang itu duduk qadar tasyahud, dengan tidak disebutkan selawat di situ ke atas Nabi sebagai syarat dalam hadis tu. Dulu kita sudah jumpa dah. Dalam hadis tu dia kata bila sudah duduk qadar tu sudah sempurna dah sembahyang. Dia tak ada sebut pula
selawat atas Nabi ni sebagai syarat. Jadi hak itulah pegangan orang Hanafi. Begitu juga pegangan Imam Malik, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Auza'i dan ramai lagi hak lain. Dia kata tidak fardu, tidak wajib pun. Tidak wajib. Dalam tahiyat akhir, tahiyat awal tu lebih-lebih lagi. Lepas tu dia bantahlah pegangan orang Syafi'i ni. Dia bantah. Tidak ada hujah pada ayat tu untuk nak kata wajib, nak kata fardu ataupun rukun selawat di dalam sembahyang. Li'annal murad minha an-nadb. Kerana yang dimaksudkan dalam ayat tu suruh berselawat tu memang galakkan, sebagai galakkan, molek selawat itu. Sebab apa? Sebab kita sudah rayak dah tadi, kata dia, hadis Ibnu Mas'ud dan Abdullah bin Amr bin Al-As, dia tak ada sebut dalam hadis tu. Kalaulah sekiranya siapa tak sah sembahyang, kalau tak baca selawat ni, mesti dalam hadis tu dia tak kata gitu. Jadi ayat ni umum, dia tidak cerita dalam sembahyang kau apa tak ada, ni terlalu umum. Dia kata tak boleh pakai hak umum lagu tu. Sebab apa? Sebab amar yang mutlak kalau mengikut kaedah usul, kalau nak pakai usul fiqh, dia kata la yaqtadi takrar, tidak memberi arti kena berulang kali. Kalau perintah suruh, kalau tidak berkait dengan waktu, tidak berkait dengan benda lain, tidak ada dalil lain, semata-mata suruh, tidak bermakna suruh banyak kali. Sekali kalau kita buat pada dah. Misalnya bila suruh pergi haji, apa-apa kan? Sekali ya. Wajib atas seseorang tu pergi haji. Begitu juga sini dia suruh selawat. Mesti nak kali kau dalam sembahyang, mana dalil? Dia kata tak ada. Dia kata bahkan sudah memadai sekali saja. Dan tidak oyak pula dalam ayat tu, dalam sembahyang kau, di luar sembahyang tak ada sebut kau tu. Itu dia. Memadai sekali. Sebab itulah Al-Karhi, seorang ulama dalam mazhab Hanafi, dia kata selawat ke atas Nabi fardul umr, fardu sepanjang hayat ni sekali, kurang-kurang ia kena kata Allahumma salli ala Muhammad. Sepanjang supaya haji lah juga. Sebab apa? Dalam ayat ni tak ada ketentuan pada ketika sembahyang kau, pada ketika gini tak ada. Cuma dia suruh selawat. Memang molek lah selawat. Tapi sekurang-kurangnya kata dia sekali dalam hidup, supaya haji lah kata dia. Sebab bila suruh, dia memberi makna tidak berulang, tidak mesti berulang. Sekali sudah cukup dah. Itu dari segi usulnya, kata dia. Lepas tu dalam hadis ni, tidak ada sembahyang bagi orang yang tidak berselawat ke atas dalam sembahyangnya, itu menafikan kesempurnaan, kata dia. Apabila tidak buat benda hak sunat, tak sempurna juga. Menafikan kesempurnaan, bukan menafikan tak ada langsung sembahyang tu, tak sah langsung sembahyang, tak, kata dia. Ini serupa dengan hadis la salata li jaril masjid illa bil masjid. Mana adakah siapa tak sah kalau orang tidak sembahyang di masjid? Kalau dekat-dekat masjid siapa tak sah nak sembahyang dia? Tak. Tapi maksud dia di sini tidak sempurna. Jadi serupa juga tadi pun kita kata lagu tu. Jadi hak sempurna ni kalau perekat tu ni sunat je, bukan sampai fardu, dia kata. Gitu. Wa bihi naqul, itulah pendapat kita. Ni orang-orang Hanafi kata. Habis itu. Jadi Imam Malik gapo ni dia banyak serupa dengan Imam Abu Hanifah, dia pun kata tidak fardu, tidak fardu. Tapi molek, semua kata molek. Kalau kata tu molek, siapa habis ada dalam hadis ni molek, baca doa lagi lepas pada tu. Molek, semua kata molek. Cuma dari segi rukun tu, adakah rukun? Dia mau tak saya terima. Sebab kalau nak pegang dengan ayat Quran, tidak jelas ayat itu, terlalu umum. Itu berkenaan dengan hak selawat dalam sembahyang. Kalau luar sembahyang ni lagu mana? Dalam kitab kita ni pun dia ada sebut juga. Kalau di luar sembahyang, ia adalah fardu ke atas setiap orang Islam yang baligh dan berakal sepanjang hayat dia sekali sekurang-kurangnya. Itu fardu. Kalau tidak, dosa dia. Kita tidak berselawat tu dosa. Hak tak sembahyang, hak lain-lain tu banyak lagi. Kalau dia boleh nak berdosa pun, hak ni pun berdosa juga. Kalau sepanjang hayat tak pernah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia sudah selawat sekali, sudah memadai dah. Lepas dah.